Termasuklah ibu ayah-ayah, ya. Ayah-ayah. Ini Ustaz dah banyak dah kes-kes orang datang. Ya, suami kerja tuan-puan bukan calang-calang. Kerja maknanya kalau grade tu dah 50 ke atas dah. Ya, maknanya tinggi dah tu. Saya tak tahu dia punya grade kat sini start dengan apa. Tapi kalau kami dekat bahagian pendidikan D kan, ya. Yang ni F, ya. F51 ada. F52, 52, ya, 54, ya, nanti jusa kan. Ada satu kes tuan-puan, suami ni memang dah tinggi dah gaji. Dah 8-9 ribu dah dia punya gaji tanpa allowance tu. Tapi yang berlaku apa dia? Asalkan anak isteri minta duit, dia kata tak ada duit. Ya. Jadi ustazah sampai cakap dengan isteri yang berkenaan, bagi tasbih je kat dia. So dia beratip. Tak ada duit kan, ya. Cukup 33 kali. Sebab apa? Itulah modal dia. Anak kata, "Bah, nak bayar yuran, abah tak ada duit, minta dengan mak kau." Ya, ni tak ada duit. Padahal gaji dah banyak, tuan-puan. Sampai kata isteri dia, memang saya kena buat kerja full time, part time, quarter time, sampai tak ada time dah lah. Ya. Sebab apa? Ni anak nak sekolah, tuition, pakaian, segala macam dalam rumah. Punyalah susah nak minta duit dia, ustazah. Akhirnya sifir kebahagiaan tadi berlaku. Kalau kita fikir patutnya mak itulah yang merana, mak itulah yang menderita, tapi at the end ya tuan-puan, mak tu bahagia. Sebab anak akan menghargai dia. Anak akan ingat macam mana susahnya mak tu cari rezeki, tapi ayah tadi dimakan diri sendiri. Makan dalam tuan-puan. Bila anak nampak abah macam nampak orang biasa je. Ya, bila anak tak tahu kat mana, sudut mana aku nak hargai sangat ayah ni, sedangkan nampak ayah macam menindas mak. Itu adalah sifir kebahagiaan. Jadi tuan-puan, sebanyak mana kita korbankan, sebanyak mana kesungguhan kita atas nama tanggungjawab, akan mendatangkan pulangan kepada diri kita dalam bentuk bahagia. Ya, dalam bentuk bahagia. Jadi insya-Allah pegang kata-kata bahawa selagi kita menunaikan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya, Allah tidak kedekut untuk memberikan kita kebahagiaan. Kalau kita berada pada paras yang tidak bahagia, cek balik tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab pada rumah tangga, tanggungjawab pada keluarga, tanggungjawab pada organisasi, tanggungjawab pada mak ayah. Sebab sangat berkait soal kebahagiaan dengan tanggungjawab. Ya, walaupun kita fikir kalau tak buat apa-apa lagi senang. Okey, tuan-puan banyak tanggungjawab ya. Sampai lupa nak off ya. Okey. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, itu dua perkara. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, cuma sebelum ustazah cakap pasal yang ketiga ya tuan-puan, rasa tanggungjawab ni kita kena lebarkan sikit, luaskan perspektif dia. Kalau kita tak terasa kita mewakili diri kita sendiri, nama yang mak kita bagi, nama ibu bapa kita, mewakili bangsa kita, mewakili agama kita, mewakili negara kita, nanti kita akan jadi orang yang berjiwa kecil. Sebab kita fikir kita hanya kita, ya, maknanya tak ada fikir benda lain. Sebab macam ni, ustazah kena sebut sikit lah, ini benda yang berlaku dalam masyarakat ya. Ini depan mata ustazah sendiri. Ustazah pernah berurusan dekat satu kaunter. Ya, jangan tanya kaunter syarikat mana, organisasi mana. Ustazah takkan cakap. Ya, kecuali dipaksa. Ya. Jadi ustazah berurusan. Okeylah, alhamdulillah, bagus-bagus je lah ya. Mereka layan elok kan. Tapi ustazah ada suruh duduk dululah sebab urusan tu masih panjang. Ustazah pun duduk. Datang seorang lelaki. Ya, yang ustazah memang nampak daripada awal macam bukan warga negara Malaysia lah. Ya, datang. Okey, ini kaunter kaunter. Kat sini meja-meja lah, kaki tangan duduk Datin ya. Memang bukan JPN ya Datin, tempat lain ya. Duduklah kaki tangan ni. Dia tanya daripada tempat duduk je. Nak apa? Dia tanya. Ya, nak apa? Dia tanya daripada tempat duduk dia. Ustazah nampak ya orang tu, dia macam serba salah nak jawab. Sebab macam ni, kalau jawab kena menjerit juga. Sebab sebagai seorang tetamu, takkan kita nak jerit
Jadi tapi nak buat macam mana? Kalau cakap perlahan, mesti orang tu tak dengar. Tapi dia tanya daripada kursi dia, nak apa? Ustaz nampak macam keliru klien dia nak jawab. Ya, akhirnya dia cuba jawab jugalah. Dan okeylah, sesi tu maknanya berlangsung dengan jarak yang jauh, ya. Ada pergi menari ke belum? Katanya kat situ. Lepas tu yang seorang lagi menyampuk daripada meja juga, ya, tak bangun ke depan ni. Jadi Ustaz rasa memang nampak tak selesa lah pada klien tadi untuk berurusan. Ustazah pandang dinding-dinding kat pejabat tu, kok ada budaya kerja dia ditulis. Ya, sekiranya ada budaya kerja ditulis, satu, jerit menjerit. Ustazah nak terima sebagai budaya kerja. Ya, Ustazah takut tulis kat dinding tu budaya dia mesra alam. Kan, maknanya mesra, senyuman, macam-macam ada tulis. Tapi tidak berlaku dalam pengamalannya. Kemudian hamba Allah tadi duduk dekat sofa yang Ustazah duduk. Ustazah pun tanya dia, sebab Ustazah fikir masa tu tuan-puan, Ustazah mewakili masyarakat negara Malaysia. Dia bukan warga Malaysia. Jadi Ustazah tanya dia, rupa-rupanya dia adalah seorang doktor PhD. Ya, maknanya tahap pendidikan dia bukannya tahap cak ayam. Ya. Jadi dia mesti ada perspektif tersendiri, tuan-puan. Dia orang jadi berfikir. Dia mesti ada perspektif sendiri. Jadi Ustaz rasa, ya Allah, macam mana aku nak cover balik semula bagi pihak negara aku, masyarakat kita. Jadi tanyalah elok-elok. Dan memang dia adalah orang yang halus budi bahasa tutur kata dia. Kemudian dia, tuan-puan, bila dia dah balik kan, Ustazah rasa macam, kalau ada mic kat pejabat tu memang satu ceramah je lah. Sungguh. Saya kata, aku tak boleh tinggal lah pejabat ni sebelum aku sound sekali. Sungguh saya cakap. Ustazah bukan nak sound berat-berat. Ustazah cuma nak kata, Kak, kalau Kak tension nak MC lah. Akak ambil lah cuti, Kak rehatkanlah diri Kak terjerit-jerit daripada meja tu. Ya. Saya kata, ya Allah, jadi amalan ke kat tempat ni macam ni? Sangat tidak bagus. Yang saya kata tadi, tuan-puan, kita jangan fikir jiwa kecil, tuan-puan. Kita fikir, alah, aku ni nama aku lah yang buruk. Tak. Orang pun tak tanya nama kita siapa. Ya, yang buruk adalah organisasi kita. Yang buruk tercela adalah bangsa kita, agama kita, masyarakat kita. Jadi bila seseorang itu berjiwa besar, dia tahu dia panggil apa? Representative, ya. Ya, maknanya dia mewakili apa? Kita mewakili apa? Mewakili agama kita. Mewakili umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tahu meletakkan diri kita sebagai wakil, duta kepada agama, kepada masyarakat, insya-Allah dari sudut kelakuan, kebiasaan akan dapat diubah dengan lebih baik. Tapi pergilah kursus apa, etika ke, kursus macam-macam kursus, pergi hantarlah, tuan-puan, selagi tak ubah mindset. Kita adalah duta kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita duta kepada ajaran agama, duta kepada masyarakat kita akan jadi manusia yang sangat selfish, mementingkan diri sendiri. Jadi ini satu perkara yang insya-Allah, ya, menjadikan kita lebih bahagia. Sebab ada sebab dia, klien kita akan mendoakan kita dengan kebaikan. Ya, kita jangan main-main juga dengan orang ni. Ya, Ustazah pun takut dengan orang-orang ni, tuan-puan, sebab kuasa doa yang mereka miliki. Bila kita buat tak baik pada orang, walaupun orang tu tak mendoakan kebinasaan kita, tapi kedukaan dan kekesalan mereka umpama sebuah doa yang lebih cepat mustajab dia. Ya, kesal hati dia. Dia keluar dengan kesal tu, itu macam doa, tuan-puan. Tapi bila dia keluar dengan bahagia lepas berurusan dengan kita, itu seolah-olah satu doa kebaikan untuk kita semua. Dan memang kami pun, ya, sebagai klien, tuan-puan juga kan, kalau kita senang dengan seseorang, kita rasa bahagia, dengan sendiri kita akan doakan kebaikan. Ya Allah, panjanglah umur akak tu, ya, panjanglah umur tuan tu. Sebab apa? Sebab kita terasa manfaat hidup dia dalam kehidupan masyarakat. Baik, itu yang kedua.